Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Persediaan ilmu, adab dan akhlak perlu diberi perhatian dalam sesebuah masyarakat agar tidak terpesong daripada landasan agama. Ini termasuk menyelami ajaran dan sejarah Islam yang boleh dipelajari sebagai usaha mengelak perpecahan ketika berdepan perbezaan pendapat. Justeru barisan ulama terkenal dari dalam dan luar negara sentiasa diundang untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat di negara ini. Untuk mempertahankan bahawa Islam itu boleh ditegakkan dengan persiapan ilmu dan amal, bukan semata-mata dengan semangat jeritan. Sebab itu kadang-kadang kalau ikut semangat saja, kadang-kadang kita dah jadi tempang. Prinsip nilai dan akhlak itu diketepikan dan menghukum dengan mudah dan sewenang-wenang sebelum mengetahui. Beliau berucap pada majlis pelancaran Majlis Hadis Sahih Al-Bukhari peringkat kebangsaan di Putrajaya. Memorandum persefahaman di antara Kolej Universiti Yayasan Pahang UCYP bersama Jamiah Markaz dari India membuka peluang kepada pelajar negara ini mendalami ilmu Islam bersama tokoh ulama besar India. Menurut Naib Chancellor Kolej Universiti Yayasan Pahang, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Zainuddin, kepakaran mereka terutamanya berkaitan ilmu hadis bagi memperbagaikan kemahiran pelajar. Dan hari ini ada satu hari yang sangat bersejarah kerana kita dapat bekerjasama dengan sebuah institusi swasta juga di India yang menawarkan pelbagai-bagai program pendidikan Islam. Jadi kita juga mempunyai fakulti Islam dan insya-Allah pada masa hadapan kita akan ada pertukaran pelajar, pertukaran pensyarah dan juga penyelidikan dan juga conference. Jadi saya kira kamilah yang rasanya bertuah sangat pada malam ini kerana Yang Berhormat Perdana Menteri juga hadir untuk menyaksikan sesi pertukaran dokumen. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani MOU berkenaan yang disaksikan Perdana Menteri. Antara program perintis bagi perkongsian kepakaran itu ialah ijazah dalam pengurusan institusi Islam dan program pengurusan halal. Malaysia akan menjadi lokasi transit pengembara Muslim melalui program Kembara Madani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, program yang akan bermula Oktober depan adalah satu wadah dalam menyebarluaskan pasaran kembara Muslim ke peringkat antarabangsa. Pelancong-pelancong khususnya daripada China, Korea dan Jepun akan diuruskan dan akan menginap di Indah ini. Jadi mereka akan duduk di sini dalam tempoh tu dan mereka ini akan diaturkan untuk melawat ataupun menziarah tempat-tempat yang berbentuk Islami. Jadi kita jangkakan dengan program kerjasama ini akan lebih ramailah pelancong-pelancong daripada China, khususnya mereka yang beragama Islam yang akan datang ramai-ramai ke Malaysia ini. Kembara Madani dianjurkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bersama Yayasan Izek Prihatin dan Izek Kembara. Datuk Dr. Muhammad Naim ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan watikah Akademi Da'i Muda Yadim 2023 serta melancarkan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Kompleks Baharu Institut Latihan Dakwah Yadim Intan di Hulu Langat. Komuniti Madani berperanan membantu menyebar luas maklumat sahih mengenai dasar serta inisiatif kerajaan kepada rakyat secara berterusan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, dengan adanya badan sukarela itu, ia platform tepat untuk menyalurkan informasi terkini. Dan saya percaya dengan sinergi dan juga usaha sama di antara komuniti madani serta agensi-agensi kerajaan yang lain, banyak daripada masalah yang dihadapi oleh rakyat insya-Allah akan dapat fokus oleh pihak kerajaan untuk penyelesaian segera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan 72 watikah komuniti madani Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Ya, saya rasa platform ini agak berkesan sebab dia sekarang ni dalam social media kan ada banyak berita yang palsu, yang tak betul. Jadi saya rasa komuniti ini, platform ini bolehlah menyalurkan berita yang benar kepada komuniti. Community, we make sure that community gets all this information. Dari segi perbezaan agama atau perbezaan bahasa, it's not a hindrance, it's not a kecuali lah. So they can get everything easy. Kita educate lah rakyat-rakyat supaya mendengar berita yang betul saja. Sebab kadang-kadang kan kita banyak macam-macam kan, media sosial kan, benda yang tak betul pun nampak macam betul. Dan inilah tugas komuniti madani untuk memberi penerangan secara sukarela kepada semua rakyat terutama di lembah pantai. PKR menampilkan 58 calon yang akan bertanding pada PRU DUN ke-15. Perkara berkenaan diumumkan Presidennya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. PKR akan bertanding di Selangor 20 kerusi, Kelantan 6, Pulau Pinang 13, Terengganu 3, Kedah 10 dan Negeri Sembilan 6 kerusi. Di mana kita pidato mencerca, temaki atau keputusan sudah dibuat dan kita ambil tindakan. Bagi yang layak dan ada peranan, saudara fahamlah, kita tetap akan jamin supaya kedudukan orang-orang yang setia dan bekerja keras tetap akan dipertahankan. Jadi, terima kasih. Selain itu, PKR turut memutuskan Datuk Seri Aminuddin Harun wajar dikekalkan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan sekiranya gabungan PH dan BN memenangi PRU DUN ke-15 di negeri berkenaan. Begitu juga Datuk Seri Amiruddin Syari yang akan dikekalkan sebagai Menteri Besar. Menerusi majlis pengumuman calon PKR di Padang Awam Majlis Bandaraya Shah Alam, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan Azan Ismail bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu. Kerajaan negeri yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan amat penting dalam menyegerakan usaha mencapai sasaran untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2028. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, dengan situasi berkenaan, ia akan lebih mudah dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negeri. It requires very close cooperation between the state and the federal, because no one can pull this off on its own. The state cannot do it on their own. Federal cannot do it without states cooperation, kan? Beliau berkata demikian pada sesi penglibatan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Bayan lepas. Mengambil contoh Pulau Pinang, negeri berkenaan lebih mudah untuk maju kerana sudah cukup matang serta mempunyai rekod prestasi dan infrastruktur yang baik. Sebagai maklumat, Bersua kembali, polis menerima 3 laporan berhubung kelakuan dan kenyataan biadab kumpulan dari United Kingdom The 1975 di Festival Good Vibes 2023. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han berkata, ketiga-tiga laporan itu diterima pihak IPD KLIA. Polis telah menjalankan siasatan dengan memanggil pihak-pihak terlibat dan kes disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Menerusi kenyataannya, beliau turut memaklumkan pihak polis menyokong sepenuhnya keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital membatalkan festival tersebut serta-merta atas faktor keselamatan. Datuk Husin mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan salah faham masyarakat.
Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil meminta jawatan kuasa permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara Puspal kemuka penambahbaikan peraturan kebenaran persembahan artis luar negara. Mengarahkan supaya Puspal memberi kepada saya minggu depan senarai penambahbaikan ataupun pembetulan yang mungkin ataupun klarifikasi yang perlu dibuat dalam sama ada sebarang tata cara permohonan. Jelas beliau, ini penting bagi memastikan insiden sama tidak berulang lagi. Penganjuran Festival Good Vibes 2023 juga telah dibatalkan serta-merta. Malah kumpulan dari UK itu turut disenarai hitam membuat sebarang persembahan di Malaysia. Perdana Menteri akan berbincang dengan Menteri Pendidikan bagaimana syarat semasa untuk bahasa Tamil diajar sebagai bahasa tambahan di sekolah menengah boleh dilonggarkan. Berucap melancarkan persidangan penyelidikan Tamil antarabangsa ke-11 di Universiti Melaya, beliau berkata syarat minimum semasa ialah 15 pelajar untuk sebuah kelas. I think I will alert and suggest to the Ministry of Education to make the necessary adjustments. Although we put the condition as 10, but we should allow for 9 or 11 to just to allow students to master an additional language. Sementara itu, pengumuman Perdana Menteri mengenai peruntukan tambahan RM2 juta kepada Jabatan Pengajian India Universiti Melaya mendapat reaksi positif dalam kalangan peserta persidangan. Bagi kaum India betul-betul bagus ya, kita punya PM yang approve itu dia punya inilah. Kerana ada yang kemiskinan tak dapat dia punya apa tu? Dia punya peruntukan lah. Tapi PM direct dia bagi kita peruntukan macam ini betul-betul appreciate lah. Kan sesuatu yang sedang mengubahkan dunia kita ni. Duit tu akan bantu kita punya saudara-saudari yang belajar di sini untuk menambahkan ilmu dalam bidang tu. Tapi untuk research untuk 2 million so good. Very good lah. For Prime Minister, we said very thank you. Lebih RM28 juta diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada program Mini Karnival Usahawan Desa di Sungai Besar. Peruntukan dalam bentuk bantuan dan kemudahan kewangan itu diberikan kepada 3,059 penerima dan usahawan tempatan. Antara bantuan adalah daripada MARA berjumlah RM22.4 juta, RISDA RM3 juta dan Jabatan Kemajuan Orang Asli RM900,000. Sangat bersyukurlah kerana MARA banyak membantu usahawan-usahawan baru seperti kami lah. Dengan pembiayaan yang MARA sediakan untuk usahawan ni, kami sebagai usahawan dapat mengembangkan perniagaan kami kepada peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Semoga pihak MARA, pihak Jaguar dan pihak kerajaan memberi lebih banyak lagi sumbangan dan peruntukan untuk usahawan seperti kami. Untuk produk lah, produk Bela Fikir kampung kami, Kampung Bukit Hijau. Yalah, terima kasih banyak-banyaklah pada PM kita yang sudi memberi bantuan tambahan untuk bidang fikir kami. Hampir RM250,000 berjaya dikutip Persatuan Pengasih Malaysia Pengasih hasil sumbangan Badan Kopra dan orang ramai sempena penganjuran konsert Kasih Pengasih 2023 yang berlangsung malam tadi.
Presidennya Hafizi Harun berkata dana tersebut akan digunakan bagi membiayai peralatan dapur, lanskap dan kelengkapan rehab baharu rumah damai di ibu negara yang akan mula beroperasi dalam masa terdekat. Ya, tujuan konsert ini juga adalah untuk mempromosikan kompleks pengasih kami yang baru yang berada di Bentong, Pahang, dan juga sebagai salah satu langkah kami mempromosikan pengasih cawangan negeri Pahang kepada masyarakat Pahang. Konsert yang dikendalikan pengasih Asia Sendirian Berhad itu menampilkan barisan artis-artis popular tahun 90-an iaitu Kumpulan Iklim, Ameng Spring, Zaman Islam dan Ame Yukis. Sambutan pada malam ini begitu meriah sekali walaupun Iklim jarang sekarang ini berada di pentas, tapi penerimaan lagu-lagu yang kami bawakan pada malam ini itu dapat diterima oleh peminat-peminat Iklim lah. Saya sebenarnya dijadikan mentor untuk pengasih ini sebab ada setengah-setengah orang dia anggap dadah ini satu masalah yang tak boleh diselesaikan. Tapi sebenarnya boleh. Ada contoh. Contoh dia adalah saya lah. Yang boleh orang ambil jadi sebagai contoh sebab saya ni public figure kan. Semua orang kenal saya, semua orang ikut perkembangan saya. 6 peserta terbaik mewakili Zon Semenanjung berjaya menyerlahkan bakat nyanyian pada saingan Debaran Bintang Kecil Semenanjung 2023. Mereka bakal ke peringkat separuh akhir di Kuching, Sarawak pada Ogos depan. Seramai 12 peserta berentak untuk merebut tempat ke separuh akhir. Selain layak terpilih bertanding ke peringkat seterusnya, 6 peserta tersebut masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, trofi, sijil penyertaan dan hadiah iringan. InsyaAllah saya akan mantapkan vokal saya dan persembahan saya. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur dan insyaAllah saya akan buat terbaik untuk ke peringkat separuh akhir. Saya mahu menaikkan nama KL dan menaikkan nama penerbit-penerbit saya, sekolah, ibu bapa, kanak-kanakan. Itu semua saya mahu naikkan nama mereka dan buat yang terbaik. Saya akan masuk kelas vokal dan buat yang terbaik. Persiapan saya akan memantapkan lagi vokal dan persembahan. Seronok memang. Saya tak pernah lagi masuk Semenanjung. Ini kali pertama saya masuk Semenanjung. Menang. Saya gembira sangat. Nasional FM bertindak selaku penganjur dan penyelaras Debaran Zon Semenanjung. Bintang Kecil sendiri merupakan program nyanyian kanak-kanak yang paling lama di Malaysia dan ini adalah kesinambungan setiap tahun satu produk RTM yang sangat kita banggakan. Pertandingan Bintang Kecil diperkenalkan di Sarawak sebelum diperluaskan ke peringkat kebangsaan dengan penyertaan dari Semenanjung dan Sabah. Jangan lupa saksikan saya Amanatan dalam H-Click 22 dan 23 Julai di TV1 dan saluran berita RTM. RTM, teman setia anda. Baiklah, sedikit perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 4 maut dan beberapa lagi cedera selepas paip air panas pecah di sebuah pusat beli belah di barat Moskow pada Sabtu. Pasukan kecemasan juga bertungkus lumus memberi rawatan segera kepada mereka yang cedera. Menurut Datuk Bandar, sebahagian daripada mereka yang cedera telah melecuk. Penutupan operasi pusat beli belah dijangka berterusan manakala kes kecuaian telah dibuka ke atas pengusaha pusat beli belah dan kontraktor. Pusat beli belah berkenaan dibuka pada 2007 dan menempatkan lebih 150 premis. Beberapa jalan berhampiran ditutup sekaligus menyebabkan kesesakan.
Import produk makanan laut Korea Selatan dari Jepun menjunam sebanyak 34.7% susulan tindakan pelepasan air tercemar nuklear Fukushima. Data yang dikeluarkan pihak kastam Korea Selatan pada 17 Julai menunjukkan jumlah import ikan dan kerang pada Jun jatuh sebanyak 21.7%. Penurunan import berlaku ketika kerajaan Korea Selatan dan orang ramai terus menyuarakan kebimbangan mengenai rancangan Jepun untuk melepaskan air tercemar nuklear ke Lautan Pasifik yang dijangka berlaku lewat musim panas ini. Di Sokcho, sebuah bandar di wilayah Gangwon, banyak kedai makanan laut sunyi dengan ramai peniaga mengeluh perniagaan yang lembab. Korea Selatan telah mengharamkan semua import makanan laut dari 8 wilayah Jepun berhampiran Fukushima sejak 2013. Ia susulan kebimbangan terhadap tahap radiasi. Pada 2021, Jepun memutuskan untuk melepaskan air ke Lautan Pasifik dalam tempoh 30 tahun akan datang. Mereka turut menegaskan air itu selamat untuk dilepaskan walaupun terdapat bantahan negara jiran termasuk China. Hujan paling lebat dalam tempoh lebih 40 tahun menyebabkan banjir sekaligus menjejaskan bandar utama di wilayah Atlantik Kanada. Malah situasi membimbangkan itu turut mendapat perhatian Perdana Menterinya yang mengumumkan bantuan akan disalurkan segera. Ribut beserta hujan bermula pada Jumaat di bahagian timur wilayah Nova Scotia. Malah pihak meteorologi Kanada turut meramalkan hujan lebat di timur wilayah itu berterusan hingga Ahad. Pada Sabtu, pihak berkuasa di utara Nova Scotia mengarahkan penduduk berpindah berikutan kebimbangan empangan berhampiran sistem sungai Sun Crawl berisiko pecah. Bagaimanapun situasi berkenaan kembali reda selepas dimaklumkan oleh Datuk Bandar. Baiklah berita sukan, JDT tepati ramalan mempertahan gelaran Piala FA selepas menumpaskan KL City 2-0 pada aksi final. Ia sekaligus mencerahkan peluang skuad Harimau Selatan itu mencapai misi merangkul 4 piala pada musim 2023. Aksi separuh masa pertama bagaimanapun berakhir tanpa sebarang jaringan walaupun kedua-dua pasukan mempunyai beberapa percubaan mencipta jaringan. Peluang terbaik KL City hadir menerusi sepakan Matko Zidem pada minit ke-15 manakala rembatan pemain tengah JDT Afiq Fazail pada minit ke-27 sekadar menggegar palang. Gol dinantikan Harimau Selatan akhirnya tiba minit ke-66 selepas rembatan padu Hong Wan dari luar kotak penalti mudah menewaskan penjaga gol KL City Kevin Ray Mendoza. Leandro Velasquez terus mengambatkan Stadium Sultan Ibrahim dengan gol kedua pasukan hasil sepakan leret dalam kotak penalti pada minit ke-74. Tamat perlawanan JDT 2 KL City 0. Piala Sumbangsih dan Piala FA sudah dalam genggaman. Misi skuad kendalian Esteban Solari selepas ini ialah merangkul gelaran Liga Super dan Piala Malaysia. Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari akui terdapat tentangan hebat diberikan KL City. Beliau turut memuji persembahan Shihan Hazmi yang berjaya menyelamatkan percubaan berbahaya KL City terutama pada babak pertama selain gol menarik Hong Wan untuk meletakkan JDT di depan. It's not easy, especially when you play good teams. Today KL make a good game, make us work for the result, and at the end the players showed that they wanted very much to win this title. They deserve it because they didn't concede any goal in this competition, and they beat good opponents. Sementara itu, Boyan Hodak gembira dengan aksi anak buahnya terutama pada babak pertama. Para pemain berjaya mengikut taktikal yang diterapkan namun hilang fokus menuju penghujung perlawanan. I think that we played 70 minutes very disciplined and everything going according to the plan. I mentioned before to
beat them, you need to be JDT, you need to have perfect match. First half defensively was good, but we had 2 chances that we should score. Sementara itu, Kerajaan Johor mengumumkan cuti peristiwa hari ini sebagai menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perkara itu dimuat naik menerusi Facebook Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi sejurus selepas tamat perlawanan. Kemenangan skuad Harimau Selatan merupakan piala kedua untuk tahun ini setelah memenangi Piala Sumbangsih serta Piala FA ketiga selepas 2016 dan 2022. Penganjur yang ingin mengadakan kejohanan berbasikal perlu mendaftar dengan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bagi memastikan pelumba mendapat merit daripada perlumbaan disertai. Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Datuk Abu Samah Abdul Wahab berkata mata kemenangan pelumba tidak akan diambil jika perlumbaan gagal didaftarkan. Justeru beliau menyambut baik penganjuran program seperti Piala Ketua Menteri Melaka sebagai platform buat pelumba melakukan persiapan sebelum ke kejohanan lain. Memang selain daripada kejohanan kebangsaan, negeri-negeri akan mengadakan juga kejohanan masing-masing. Jadi tetapi kalau kejohanan masing-masing yang dianjurkan oleh negeri, kalau tak berdaftar dengan Badan Dunia, tak ada mata dikira. So memang saya nasihatkan kalau adalah kejohanan-kejohanan yang dianjurkan oleh negeri-negeri, patutnya mendaftarkan kepada UCI. Jadi kebanyakan apabila banyaknya kejohanan-kejohanan yang berdaftar dengan UCI, pelumba-pelumba kita banyak lebih dapat poin. Tapi diambil kira juga daripada segi kewangan. Beliau berkata demikian selepas melepaskan pelumba wanita remaja di Kejohanan Jalan Raya Kebangsaan 2023 di Bukit Katil. Sukan catur buat julung kalinya tersenarai dalam Tamasya Sukma yang akan berlangsung di Sarawak tahun hadapan. Ketua Jawatankuasa Catur Sukma Malaysia Muhammad Firdaus Ismail berkata cara permainan berkemungkinan akan diadakan secara pantas bagi menarik minat golongan muda terhadap sukan catur berkenaan. Catur tidak seperti sukan seperti bola sepak ataupun olahraga kan yang nampak ada aksi kat situ kan. Catur ni mungkin kita boleh fikirkan kita akan memberi penumpuan lah untuk menarik audiens yang mungkin sebelum ni tak pernah kenal macam mana catur kan. Mungkin kita akan perkenalkan format baru atau seperti format catur kilat kan, ataupun catur pantas yang mana kita rasa mungkin boleh menarik perhatian orang-orang baru untuk turut serta dalam catur. 10 pingat emas menjadi buruan setiap negeri bertanding dalam Tamasya Dwi tahunan berkenaan. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.